Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Satu kenyataan ataupun satu pengakuan daripada peguam Ibu Zara Khairina setelah satu gambar yang viral di media sosial, Facebook, di TikTok. Saya yakin mungkin Anda yang menonton video ini pun sudah mengetahui gambar yang viral itu, di mana dalam gambar tersebut ada peguam Zara Khairina dan peguam bagi pembuli dan juga Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Ramai yang mulai membuat spekulasi, bahkan ada yang sudah menyebarkan gambar itu dengan caption menyalahkan peguam Zara. Saudara-saudara, kita jangan terus lompat kepada fakta, lompat kepada keputusan sekiranya kita tidak tahu fakta yang sebenar dan juga sumber gambar itu. Nah, saudara-saudara, ini pendedahan daripada peguam Ibu Zara. Fitnah jahat. Peguam Ibu Zara kecam sebar gambar dengan Ketua Menteri Sabah. Peguam Shahlan Jufri yang mewakili ibu kepada Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir membidas pihak yang menyebarkan gambarnya bersama Ketua Menteri Sabah Haji Jinor, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Armizan Ali, dan Peguam Ram Singh yang membela salah seorang pelajar yang didakwa berhubung kes itu. Sebelum saya terus kepada pengakuan daripada peguam keluarga Zara, saya nak perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik, meningkatkan dan menyeimbangkan sistem imun badan sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda ada masalah kesehatan, Anda boleh menghubungi saya di nomor yang tertera. Saya boleh bantu Anda. Saudara-saudara, Shahlan menjelaskan bahawa gambar yang diambil pada Jun 2025 tidak mempunyai kaitan dengan kes pelajar berusia 13 tahun yang kematiannya telah menarik perhatian rakyat Malaysia. Spekulasi berleluasa di media sosial dengan dakwaan bahawa tokoh berprofil tinggi mempunyai kaitan dengan kes itu. Terdahulu, seorang pembantu Armizan membuat laporan polis berhubung video TikTok yang didakwa berunsur fitnah yang cuba mengaitkan menteri itu dengan kematian Zara. Cubaan pihak tertentu mengaitkannya adalah fitnah berniat jahat untuk mengelirukan masyarakat. Saya tegaskan komitmen saya hanya kepada keadilan untuk Zara, kata Shahlan dalam catatan FB. Saudara-saudara, kalau peguam Zara, Shahlan, memang benar-benar komitmen beliau untuk keadilan bagi Zara Khairina, saya pasti kalau ada VVIP, peguam Zara akan dedakan. Kalau ada pemimpin-pemimpin politik ataupun ahli berprofil tinggi yang terlibat dengan kes ini, pasti peguam Zara akan dedahkan. Yang pasti kita mahu kes ini diselesaikan dengan niat supaya keluarga Zara dapat terbela. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat gambar yang diviralkan itu, jangan kita terus percaya kerana gambar itu pada Jun 2025. Dan ini pengakuan peguam Ibu Zara bahawa semua itu adalah fitnah jahat. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, saya sebagai rakyat Malaysia, saya melihat pemimpin-pemimpin politik di atas sana, dimanapun mereka berada. Saya sendiri pun memerhati kenyataan mereka, tindakan-tindakan mereka. Dan saya juga akan melihat adakah mereka ini menjadi contoh ataupun teladan. Apatah lagi kanak-kanak. Jadi bercakap tentang pemimpin yang lantang sehingga boleh menyebabkan salah faham, sehingga mengeluarkan kenyataan-kenyataan kesat yang boleh mengguris hati pemimpin politik yang lain, apatah lagi di dalam
gabungan, di dalam partai ataupun di dalam kerjasama yang sama. Contohnya UMNO dan DAP. Saudara-saudara, saya yakin Anda pun mengetahui kenyataan-kenyataan Akmal dan juga DAP yang kita dapat lihat boleh menyebabkan dua partai ini berpecah kalau perkara ini berterusan pada pandangan saya. Tapi saya yakin pasti Presiden UMNO dan juga Presiden DAP, pengurusi DAP, ataupun lebih tepat pengurusi PH dan juga pengurusi BN, UMNO, PKR, Anwar dan Zahid pasti ingin mengekalkan kerjasama yang baik. Tapi apa isu sebenarnya Akmal dan DAP sehingga boleh menyebabkan salah faham, saya rasa. Tapi ada satu kenyataan yang berkata Akmal ini ketua pemuda H2O, bukan ketua pemuda UMNO. Adakah Akmal bakal dipecat? Adakah Akmal mungkin keluar UMNO macam KJ sebelum ini? Adakah beliau ini boleh dipecat ataupun beliau akan letak jawatan? Mungkin juga masuk Perikatan Nasional, kita tidak tahu. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini sesuai untuk semua jenis penyakit. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, 3 serangkai. Darah tinggi, kencing manis, kolesterol, diabetes, gout, masalah kulit, dan macam-macam lagi. Sekiranya Anda nak ikhtiar sembuh, nak ikhtiar sihat, Anda boleh menghubungi saya. Saya boleh bantu Anda untuk menyampaikan maklumat tentang produk terapi imun ini, Transfer Factor for Life. Kita teruskan dalam artikel daripada Harapan Daily, 21 Agustus. Pengarah komunikasi UMNO merangkap Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Adam, secara jelas menyatakan bahwa Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Kamal Saleh, tidak berfungsi sebagai Ketua Pemuda UMNO, menurut Lokman Adam. Akmal sebaliknya berfungsi sebagai Ketua Pemuda, Datuk Seri Hishamuddin Tun Husin. Hishamuddin ialah bekas naib Presiden UMNO, kini ahli Parlimen Sembrong yang telah digantung. Beliau dikatakan merupakan tokoh yang mahukan kerjasama dengan PN untuk membentuk kerajaan. Akmal ini saya tak anggap sebagai Ketua Pemuda UMNO, tapi Ketua Pemuda H2O, kerana agenda dia ialah nak menjayakan agenda H2O. Dia nak pastikan H2O menjadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Apa saja usaha yang boleh pecahkan hubungan BN dan PH ini, dia akan laksanakan. Menurut artikel ini, menurut perenggan ini, dia nak pastikan H2O menjadi Perdana Menteri atau timbalan Perdana Menteri. Adakah H2O ini? Mungkin saya tertinggal. Mungkinkah H2O ini dikatakan di sini adalah Hishamuddin Tun Husin? Apa saja usaha yang boleh pecahkan hubungan BN dan PH, dia akan laksanakan. Itu memang kerja dia, tetapi kenapa DAP dan MCA masuk perangkap dia? Ini yang salah. Lokman berkata begitu lantang, belakangkan beberapa kontroversi yang menyaksikan pertemuan Akmal dengan dua partai tersebut. Beliau berkata demikian dalam rancangan audio siar NR Channel TV bertajuk UMNO dalam Kerajaan Perpaduan, Cabaran, Peranan, dan Hala 7. Lokman menjelaskan bahwa Akmal bukanlah calon utama untuk kedudukan Ketua Pemuda. Beliau turut mengakui Akmal banyak membuat kesilapan, tetapi ia tidak dibangkitkan oleh DAP dan MCA. MCA ialah komponen BN, manakala DAP komponen PH. Dua-duanya berada dalam Kerajaan Perpaduan. Anda rasa apa langkah yang sepatutnya diambil oleh Akmal? Dan berkaitan dengan H2O sebentar tadi, dia nak pastikan H2O menjadi PM atau timbalan PM. Dikatakan di sini Hishamuddin yang merupakan pemimpin UMNO sebelum ini, ahli Parlimen Sembrong, yang dikatakan merupakan tokoh yang mahukan kerjasama dengan PN untuk membentuk kerajaan.